Okey. Okey, so kita nak bercerita tentang strategi 2021. Okey, ada nampak ke slide saya? Yeah, okey, go go go. Alhamdulillah hari ni ada 34 orang yang bersama-sama saya pada malam ni. Boleh tak kalau nak cukupkan sampai 50? Oh, okey. Kita target kalau boleh dapat sampai 50 orang. Cantik juga. Banyak yang orang kata dapat berkongsi knowledge ni. Okey, Tuan Azli daripada Bandar Tun Hussein On. Ya, dulu saya bekerja di area situ jugalah. Dekat-dekat Jasco tu. Khabar Tuan Azli, sihat Okey, so malam ni kembali kepada topik kita iaitu apa strategi pelaburan pada 2021. Okey. Okey. Okey, sebelum kita nak masuk ke topik utama kita, kita nak tengok dulu. Okey, pada tahun 2020 ni, yang mana tahun ni orang kata tahun yang ditunggu-tunggu, especially saya tak tahulah di luar negara saya tak berapa pasti, tetapi di Malaysia. Di Malaysia memang kalau saya daripada kecil memang begitu menantikan tahun 2020. Sebab apa? Daripada saya kecil kita saya orang kata diperkenalkan dengan wawasan 2020 oleh Perdana Menteri pada waktu itu, kata asal saya Tun Dr. Mahathir dia memperkenalkan wawasan 2020. So sangat excited nak masuk tahun 2020. Kalau ingat lagi awal tahun 2020 masing-masing buat posting dekat FB, ada kereta terbang. Nak pergi daripada contoh saya daripada JB nak ke KL naik kereta terbang. Okey, tetapi itu hanyalah orang kata belum menjadi kenyataan. Akan datang kita tak tahu, betul? Tapi buat masa ni belum lagi ada kereta terbang di Malaysia. Okey, di dunia pun belum ada lagi lah saya rasa. Still orang terbang pakai kapal terbang je. Tetapi yang lebih orang kata membuatkan semua orang akan mengingati tahun 2020 ni adalah kita dilanda krisis ataupun pandemik COVID-19 tak ada siapa menyangka tahun yang ditunggu-tunggu tahun 2020 tahun yang ditunggu-tunggu ni kita dilanda pandemik COVID-19 yang mana kita pun memang tak jangka, tak ada siapa yang menjangkakan kita akan duduk berehat di rumah lebih daripada seminggu. Ha? Siapa ingat lagi masa mula-mula kita kena COVID-19 tu bila di-announcekan ada kena PKP kena PKP. Bila kena PKP ni semua rasa macam alamak, ya ke ni kena duduk rumah macam benda yang tak logik. Apa ni kena duduk rumah 2 minggu? Seriously? Kan? Kita nak dapat cuti 2 hari tu pun macam bestnya kan. Itu pun ada yang kadang cuti 2 hari tu bos cari juga. Ni mana ni kerja tak siap apa semua pun kena datang ke office juga. Tapi bila kata kena PKP 2 minggu. Ya ke? Saya pun waktu announce PKP tu saya berada di Kelantan sebab ada talk untuk dengan kalau tak silap saya Mardi. Ingat tak ingatlah sebab talk tu sepatutnya 4 hari tapi terpaksa dilimitkan jadi 2 hari. Selasa, Rabu, Khamis tu dah mula PKP. Masa tu macam nak lepak-lepak dulu dekat Kelantan tapi sebabkan macam takut juga kalau ada betul sebab waktu tu kata ada roadblock di mana-mana. So sebab takut juga kita orang pun balik. Hari pertama PKP tu kita orang balik daripada Kelantan, alhamdulillah selamat sampai di Selangor. Okey, selepas tu baru dengar ada guru-guru sebab waktu tu cuti sekolah kan, ada guru-guru yang tersangkut ataupun mana yang guru mostly guru-guru dan pelajar lah yang balik kampung luar daripada tempat diorang duduk
terkandas di tempat dia. So 2020 ni memang sangat orang kata tahun yang paling diingati lah. Kalau saya nanti anda kata ada umur yang panjang bila tua nanti, mungkin inilah tahun yang paling saya akan kata macam, oh tak sangka adanya PKP tu Okey, alright. Okey, oh panjang pula saya membebel minta maaf kan. Tak masuk pula lagi kita punya topik. Tapi sebab apa? Okey, actually yang tadi 2020 saya kita nak review. 2020 ni apa jadi pada tahun 2020. Okey, kita nak tengok secara keseluruhan tahun 2020 ni sektor mana yang paling terjejas dan sektor mana yang orang kata paling untung. Okey. Right. Okey, alright. Okey, ni saya dah tunjukkan graf by sector By sector kita ada total 12 sektor. Okey, di market bursa kita ada 12 sektor: teknologi, energy, properties, finance, healthcare, construction, plantation, utilities, industrial product, consumer, transportation dan telekomunikasi. Okey, so untuk tahun 2020, okey, tahun 2020 sektor yang paling orang kata untung ataupun yang paling top adalah healthcare kalau tengok semua sektor hampir mengalami kejatuhan pada bulan 3 iaitu pada awal PKP. Pertengahan bulan 3. Okey, tetapi sektor healthcare yang paling orang kata naik tinggi tinggi naik untuk sektor healthcare. So ada yang sempat masuk ke kaunter healthcare ni? Eh? Ada yang sempat masuk kaunter Top Glove, Harta Lega, ada sempat ke yang masuk? Siapa yang masuk, mungkinlah orang kata memang kalau masuk 100,000 dapat untung lebih daripada 100%. Okey. Okey, kita try. Okey, selain healthcare, sektor yang top adalah ni yang color ni sektor teknologi. Okey, teknologi pun naik dengan tinggi. Okey, healthcare ni memang best orang agak sebab bila COVID-19 jadi sektor orang kata yang tak berhenti dia punya servis adalah healthcare ingat lagi kan kita punya frontliner kita daripada mula PKP sampai sekarang masih lagi bekerja. Okey, ingat lagi masa PKP tu ramai orang kata merayu supaya kita bersama-sama dengan frontliner sebab diorang ni kadang makan pun tak sempat. So sektor healthcare ni sektor yang continuously berjalan pada tahun 2020. Ada lain-lain sektor dia ada stop sekejap sebab PKP tu kan. So business tak berjalan. Hanya selepas 2 minggu baru ada essential services yang dapat meneruskan dia punya servis. Okey. So sektor healthcare, yang kedua teknologi, dan yang ketiga industrial product. Okey, yang colour pink ni industrial product. Okey. Dan yang orang kata world sector untuk tahun 2020, yang pertama sektor plantation, kedua properties dan ketiga construction. Okay, so mungkin dipengaruhi oleh COVID-19 ni lah. Mungkin disebabkan COVID-19 ramai kehilangan kerja ataupun banyak sektor kata bisnes yang tak bergerak. So yang paling affected mungkin plantation, properties dan juga construction. Okey, so kita nak tengok sikit sebab healthcare ni macam ramai dah tahu dah dia naik. Kita nak tengok teknologi. Okey, beberapa kaunter sektor teknologi ya ke naik tinggi ni. Okey. Okey. Ah.
Okey, kita nak tengok kat kita punya web tukar sikit dekat web. Okey. So kita nak tengok sektor teknologi. Okey, first kali kita nak tengok okey, kita boleh tengok filter kalau teknologi sini kita tengok beberapa kaunter teknologi. Okey, kita kata ambil yang paling tinggi lah Emulus Emulus teknologi berkaitan equipment. Okey, kita nak tengok sikit Emulus ni berapa persen dia punya kenaikan. Ya, Emulus. Okey, kita tengok berapa dia punya kenaikan untuk tahun 2020. Okey, kita katakan kat sini daripada sorry. Daripada 1 Januari 2 Januari. Okey, 2 Januari sehingga yang terkini. Okey, kita tengok sikit. Hingga hari inilah kita kata anggarkan. Okey, so kenaikan untuk Emulus untuk tempoh setahun, hampir setahun lah sebab 2020 ni masih belum habis, so hampir setahun. Okey, so untuk Emulus kenaikan lebih kurang 162% daripada harga 22 sen 22 sen sehingga sekarang berharga 59 sen 162%. Wow. Kalau kata kita masuk pada capital kita 100,000 lah, 100,000 dia dah naik jadi hampir 250,000. Ni cerita kalau kan. Tapi tak ada masalah. Okey je kan. Mungkin tahun ni kita tak sampai, kita nak kejar yang tahun depan lah. Sebab tu kita nak ajak apa strategi untuk tahun 2021. Kan? Okey. So 162%. Okey. Okey tak? Daripada okeylah tak payah 100,000 lah, kata 10,000. 10,000 jadi 25,000. Not bad apa kan? Okey, terusnya kita nak tengok mana okey. DNO ni pun best juga counter dia. Okey, kita tengok sikit DNO DNO Green Technologies. Ni macam lagi wow kan. Kita tengok pada 2 Januari. 2 Januari harga dia 85%. 85 sen. 85%. Okey, kita tengok Okey. Dia beli sini. Sampailah ke sini. 121%. Okey juga apa? Lebih 100%. So daripada harga 83 sen. 83 sen naik sehingga RM1.87. Tertinggi tahun ni RM1.90 lebih lah. 221%. Okey juga kalau kita masuk 100,000, 10,000 lah. Okey, 10,000 jadi 220. Okey ke? 10,000 jadi 22,000. Okey juga kan? Right. So ini counter yang dah naik. Sebab kita nak tengok slide balik. Okey, kita buka slide balik.
Okey. So kalau kita tengok slide balik, ni top sector untuk 2020, healthcare, teknologi dan industrial product. Okey. So yang tadi dua counter tu yang dah jadilah untuk teknologi. Kedua-duanya return 100%. Hanya kalau kita masuk biar je pun alhamdulillah dia akan okey juga. Okey. Alright, seterusnya. Ni untuk Disember ni pula. Kita nak, sebab kita dah nak masuk 2021, kita nak tengok Disember ni lah. Mana counter yang uh, kata sektor yang naik pada pada bulan Disember ni. Adakah dia akan terus naik pada 2021 ataupun tak? Okey, so kita tengok top sektor untuk Disember 2020. Yang pertama properties, kedua finance, ketiga energy. So dah tak ada dah. Yang top 3 tadi tu untuk 2020 dah tak ada dah untuk Disember ni. Tadi top 3 apa? Healthcare, teknologi dan juga industrial product. Untuk Disember ni property, finance dan juga energy. Okey. So kalau tengok sini, ni yang kuning ni property purple finance dan yang ni energy. Okey. Dan yang paling worst untuk Disember ni, maknanya dah habis peak dah, adalah healthcare. Okay, walaupun bulan ni kita banyak dengar berita adanya vaksin untuk COVID-19, tetapi tak mampu nak boostkan sektor healthcare. Okay, plantation masih lagi di bawah dan seterusnya utilities. Okay, plantation dan juga utilities. Okay, right. Okay, so ni top sector untuk Disember 2020. So adakah property, finance dan juga energy ni dia akan terus naik continue sampai 2021? Okey, kalau kita tengok kat sini, finance dia naik sejak daripada awal bulan Disember dia mula naik. Selepas 15 hari bulan dia ada drop sikit. Okey, ni boleh saya hampir boleh katakan dia finance ni banyak lebih kepada year-end rally lah. Kemudian selepas dia 15 hari bulan dia dah mula drop. Okey. Right. Dan yang lain-lain pun tak ada kenaikan yang signifikan. Property dia ada kenaikan signifikan juga pada awal bulan. Okey, right. Seterusnya kita nak tengok okey, efek bajet. Okey, efek bila pengumuman bajet kepada market di Malaysia. Okey, sebab apa? Bajet ni dia dah ada allocate mana kata berapa banyak untuk sektor ni, kita nak fokus kat sektor mana, nak buat projek apa semua tu. Okay, so kita nak tengok dari segi bajet ni adakah dia mempengaruhi pergerakan market. Okay, kalau kita tengok bajet 2018, bajet pada waktu tu 27 Oktober 2017. Okay, so sekitar sinilah. 27 Oktober 2017, so ada naik sikit, so dia drop dan mula je bulan 12 dia mula naik, continuously naik sehingga bulan 3. Okey. Ni boleh mungkin ada kaitan sikit dengan Chinese New Year rally. Okey. So waktu ni kalau tak silap saya bajet yang kata meriah sikit pada waktu ni pengumuman MRT 2 dan MRT 3. Kalau tak silap saya lah. Seingat saya pada waktu tu. So waktu ni ramai pelabur luar tertarik masuk ke dalam Malaysia. Okey, so market daripada Malaysia daripada 1740 kot. 1740 naik sehingga 187. Lebih kurang macam itulah. So kalau tak salah saya ini pun yang tertinggi. Okey, betulkan kalau saya salah lah, nanti saya cek balik. Okey, right. So ni dari segi bajet. So dia ada rally dia. Maknanya tu bukti orang gembira dengan bajet tu. Sebab apa orang masuk duit. Sebab bajet kan dia dah ada allocation untuk setahun. Apa kita nak buat ni 2018 ni. Okey, ni kita punya target ni.
Sebab apa? Duit belum masuk lagi. Masa 2017 ni, hanya sampai Disember ni duit tak masuk lagi. Tetapi dia start Januari dia dah mula, orang kata dah ada bajet tu lah start Januari. Tapi dia mula push naik pada 2017. Sorry, Disember 2017. Okey, right. Seterusnya, bajet 2019 announce pada 2018. 2 November 2018. Ah, dua, dia ada kenaikan tetapi dia drop sehingga yang terendah 1630. Dia cuba push naik sikit tetapi dia tak naik setinggi mana. Maintain di range sini je lah, 16 ke 1630 hingga 17. Lebih kurang macam lah dia range dia, dekat situ lah. Okay. Alright. Okay. So maknanya dekat sini bajet tu tak memberi impact yang besar kepada market. Okay. Sebab waktu ni kita baru keluar, kita baru tukar government. So kalau tak silap saya, dia dalam proses nak jimat sikit lah. Sebab nak mengurangkan expenses Malaysia. Okay. Alright, bajet 2020 pada 11 Oktober 2019 pun tak begitu membantu. Okey. Dan kemudian dia jatuh pada start Januari, dia jatuh pada masuk je Januari 12. Dia biasanya okey, kalau kita tengok pattern ni, biasa bulan 12 dia ada naik. Bulan 12 dia ada push untuk naik. Ni pun bulan 12 ada push naik, tetapi dia tak continue kenaikan tu dan dia jatuh pada Februari. Dia cuba naik dan dia jatuh lagi, mungkin atas waktu COVID-19 lah pada waktu ni. Okey. So kita nak tengok bajet 2021 selepas dia announce pada 6 November 2020 hari tu, dia naik setinggi sehingga 1690 mata okey. Dia naik dan selepas habis rally dia jatuh sikit. Dan adakah dia akan terus naik ataupun dia akan turun? Yang ni yang mungkin kita akan tengok selepas ni. Okey, alright. So, sebelum saya nak meneruskan kepada topik utama kita, so far okey ke? Clear semua? Ada gangguan dari segi video ke? Kalau ada gangguan boleh tulis kat ruangan komen. Okey. Okey. Seterusnya saya rasa kita take a break sekejap. Okey. Alright. So, yang pertama, strategi yang kita nak gunakan adalah kita tengok fokus berapa berapa point yang dijangka naik untuk pada 2021. Okey, kita tengok fokus daripada analis-analis yang berada di Malaysia. Okey. Dan juga kita nak tengok sektor mana yang diorang kata analis ni target akan naik. Okey. Ni penting ni sebab tadi kita dah tengok kan, mana sektor yang naik, mana sektor yang tak berapa kata tak berapa menjadi. Untuk sektor yang menjadi tu alhamdulillah boleh profit lebih daripada 100%. Okey. Alright. So untuk fokus, okey, ni saya ambil satu je lah contoh daripada MIDF. Okey, dia actually tuan-puan boleh dapatkan di internet. Okey, tengok apa fokus daripada analis-analis ni. Cuma nak tahu kat mana je lah nak cari. Okey, so kalau untuk MIDF, dia target untuk KLCI dia akan naik sehingga 1700 point. Okey, dia naik sehingga 1700 point. Sekarang 1640 tak silap Okey, so dia target naik sehingga 1700 point. Okey. Maknanya research firm believe automotive, banking, construction sector will be major beneficiaries of Malaysia economic recovery during 2021. Okey, alright. So, tiga sektor, automotive, banking dengan construction.
Ni yang dijangka. Ni MIDF fokus yang akan orang kata membantu dalam recovery ekonomi di Malaysia. Okey, right. Dan untuk sectoral basis, okey, consumer product and services, financial services dan industrial yang expected yang they contribute largest quantum increment dari segi earning. Okay, dari segi earning, MIDF target consumer product dan services serta financial services dan industrial. Industrial tadi ada juga top untuk 2020. So untuk 2021 MIDF pun target forecastkan industrial akan naik juga, ya, okey, yang membantu dari segi earning. Okey, untuk growth pula dijangka consumer, industrial dan construction juga yang akan memberi percentage yang tinggi. Growth maknanya kenaikan yang tinggi. Okay, sebab apa? Kita kalau nak masuk pada harga pada waktu yang rendah lah supaya kita boleh dapat growth yang tinggi. Okay, so nak tahu mana yang boleh bagi growth tinggi, kalau ikut ni forecast ni daripada MIDF, dia target consumer, industrial dan juga construction sector. Okay, so untuk yang pertama. Okay, untuk GDP tahun ni pun MOF target ada kenaikan lebih kurang 6 ke 7%. Okay, so kita harapkan ekonomi kita akan grow dengan sebaik mungkin pada 2021. Okay, kita faham 2020 ni orang kata banyak cerita suka duka pada tahun ni. Kalau kita tengok tadi orang kata pada bulan 3 kita ada dapat moratorium. Okay, so ada juga yang continue moratorium disebabkan kehilangan pekerjaan. Contoh macam saya di Johor ni, sekarang ni rasa sunyi sepi je. Kalau dulu weekend penuh kereta kat JB ni, sebab saya memang duduk di bandar JB. So tahulah weekend tu biasa sesak je dengan kena orang Singapura, ada juga orang yang kerja Singapura balik apa semua kan. So sesaklah JB tu. Tapi sekarang ni JB sunyi sepi je. Hari biasa pun di kawasan CIQ pun sunyi sepi. So kita harapkan pada 2021 ekonomi Malaysia dan mungkin di JB ni akan boost balik. Okay, right. So ada lagi fokus daripada beberapa analis. Okey, contoh cuma saya tak tunjuk dekat sini contohnya Maybank dia target naik point sehingga 1800. Mana nak dapat dia punya fokus? Nanti tuan-puan try cari dirilah mana nak dapat fokus daripada analis lain. Untuk Maybank dia target, sektor yang dia target banking, utilities, plantation, teknologi dan oil and gas. So mana yang nak dari sektor tu pun, mana nak masuk pun boleh cari di web boleh tengok beberapa web mana yang kita pilih sektor yang kita fokus naik tadi, boleh tengok company-company yang ada dalam sektor tu. Okay. Dia nak kata semua naik pun tak tentu juga sebab dia berkait dengan apa yang nak fokuskan. Okay. Alright. Seterusnya, okey, poin yang kedua. Okey, apa yang kata strategi untuk tahun 2021 kita masuk ke cyclical punya sektor. Okey, cyclical ni dia masuk dia ada cycle dia. Sektor tu dia ada cycle dia. Contoh untuk baju. Baju cycle dia pada hari raya ataupun sebelum hari raya dia akan ada kenaikan sikit. Apa yang berkaitan dengan baju, Padini, Magnitech. So dia ada dipengaruhi oleh apa event yang berlaku pada tahun pada waktu tu lah. Contoh yang terdekat ni mungkin yang terdekat adalah Chinese New Year. So boleh tengok apa orang kata benda yang orang kata mendapat perhatian bila nak Chinese New Year ni. Boleh kaji juga apa cyclical punya sektor ni. Kadang selain daripada baju, apa lagi yang naik? Okay, mungkin industri perabot. Industri perabot
Bila nak raya hari tu masa PKP pun industri perabot ni kenaikan dia agak signifikan. Sebab apa? Mungkin dibantu oleh moratorium. Moratorium orang tak perlu bayar di bank. Bayaran bulanan rumah, kereta semua tak perlu bayar bank. So orang ada cash yang banyak. So bila ada cash yang banyak, duduk pula kat rumah, orang kata hari-hari tengok perabot sama je. Aduh, boringnya lah. Kan? Itu yang ramai kan orang kata masa PKP tu kan macam-macam benda orang buat. Ada grup orang kata masak tak jadilah, dan macam-macam lagi lah. So walaupun orang kata PKP, tapi bila mood berbelanja tu bermula ataupun bila habis je PKP dah boleh mula shopping. So orang mulalah beli. Antara yang kenaikan yang agak signifikan adalah perabot. So ni dari cyclical punya sektor. Boleh kaji juga apa sektor-sektor lain yang berkait dengan cyclical ni. Sebab dia sektor ni dia ada yang cyclical, ada juga non-cyclical. Non-cyclical contoh macam barangan harian kita. Barangan harian, gula, telur, makanan harian lah. So yang ni dia memang hari-hari memang orang akan beli juga. Raya ke tak raya, orang akan beli juga. Tapi yang cyclical ni dia lebih fokus kata pada orang kata uh, dia ada event-event yang tertentu. Dia naik disebabkan event-event yang tertentu. Yang ni pun you all boleh kaji apa dia yang naik bila ada event-event yang terdekat, contoh macam raya raya Cina, sorry, Chinese New Year. Okey, seterusnya dapat tangkap ke untuk yang ni? So far okey ke? So far untuk dua soalan ni, dua point ni boleh catch up tak? Okey. Okey, yang pertama tadi fokus, kita akan tengok fokus apa yang dijangka naik pada 2021, dan yang kedua cyclical sector. Tadi kita dah tengok Disember 2020 ni macam mana kenaikan apa sektor yang tengah top untuk Disember ni, adakah dia akan continue pada 2021 ataupun tak. Okey. Right. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah dari segi money management. Ni antara part yang biasa orang terlepas pandang, sebab dia rasa dia ada duit je, dia pergi trade. Kalau kita tengok pula orang kata tahun 2020 ni, banyak orang kata retailer mula trade di pasaran saham. Dia mungkin efek daripada PKP tadi, orang duduk rumah tak tahu nak buat apa, orang trade je. Start dari bulan 4 market mula naik. So memang orang kata portion dia hampir 40% adalah daripada retailer. Volume yang masuk ataupun value yang masuk di pasaran saham kita adalah daripada retailer. So dia dipengaruhi oleh moratorium, orang ada lebihan duit, dan juga dipengaruhi oleh PKP lah, orang duduk kat rumah. So money management ni sangat penting. Sebab apa orang rasa macam kalau ada 10,000 masuk je lah semua 10,000. Tapi sebenarnya kita kena manage betul-betul duit kita tu berapa banyak kita nak masuk. Kan kita tadi dah fokus tadi. Mungkin ada 4-5 sektor yang kita rasa mungkin akan naik. Tetapi capital kita mungkin tak berapa cukup. So macam mana nak masuk semua ke nak pilih 1-2 sektor saja ke? So penting untuk money management Glove masuk tak dalam cyclical sector? Untuk glove ni dia nak kata ada cyclical, itu contoh cyclical sebab dia ada event, disebabkan event COVID-19 tu tadi, banyak permintaan dia dah untuk glove tu tadi, so dia naik mendadak.
okey, naik dengan orang kata tahun ni untuk glove memang naik tinggi lah. Itu orang kata ya, event dia sebab event COVID-19 tu tadi. So yang cyclical ni macam tu jugalah. Untuk kita dapatkan orang kata big strike tu, ya kita kena target okey, apa event yang mungkin jadi pada 2021. Okey, so bila event ni jadi, okey, apa sektor yang berkaitan. Okay, contoh, Malaysia dalam proses recovery, recovery ekonomi. Okey. Dan recovery kita tengok juga pada bajet tadi mana yang orang kata difokuskan. So kita boleh pergi ke dalam lagi. Apa projek yang nak buat. So mana yang terlibat dengan benda-benda ni. Okey. Contoh ada event, mungkin kalau kata ada HSR sebab saya di Johor, HSR. Okey, HSR diumumkan untuk continue pada 2021. Okey. So apa company yang terlibat dalam projek HSR ni. So itu yang mungkin yang kita boleh tengok. Okey. So untuk money management, okey, so untuk okay, so money management, kita masuk money management. Okey, so nampak ke slide saya ni? Nampak tak slide saya? Okay, so untuk money management, apa yang kita perlu ambil tahu untuk money management. Okey, yang pertama, kalau anda ada okey, berapa duit yang kita nak allocate untuk trade pun dia bergantung pada berapa profit yang kita nak. Okey, contoh kita target kita nak ada untung 10% every month. Okey, kita nak dapat 1,000 setiap bulan. So nak kata dapat 1,000 daripada 10% profit adalah 10,000. Maknanya kita perlu capital 10,000 untuk kita dapat keuntungan RM1,000 setiap bulan. Dengan kiraan keuntungan tu adalah 10% setiap bulan. Okey, daripada 10,000 tu, okey, berapa sebenarnya duit yang kita perlu prepare untuk buat pelaburan untuk invest di dalam saham. So biasanya kita target adalah 50% je duit yang kita akan masukkan untuk trade kan. Okey, lagi separuh, lagi 50% kita simpan sebagai reserve andai kata apa-apa jadi. Okey. So kalau untuk satu counter pun kita target 10 ke 15% saja. Contoh tadi kalau kita ada 10,000, ya, 20,000 mod capital untuk trade, 10,000 je kita gunakan untuk beli counter. Okey, daripada 10,000 tu pun hanya 10 ke 15% saja kita gunakan untuk beli satu counter. Okey. Okey, so maknanya kalau 10 ke 15% daripada 10,000 lebih kurang 1,000 ke 1,500. So kita boleh belilah, katakan kalau 1,500 maksudnya kita boleh beli dalam 6 kaunter. So katakan kalau kita ada satu fokus 3 sektor, satu sektor kita beli 2 kaunter. So satu kaunter tu 1,500 untuk dua sektor. Kalau 2 kaunter dalam satu sektor 3,000. So setiap sektor, every sektor dalam 3,000, 3,000 lebih lah macam tu. Okay, alright. So far clear ke tak? So ni nak kata kenapa money management ni masuk dalam strategi juga, sebab macam saya kata tadi awal tadi, setiap biasanya dia ada fokus untuk beberapa sektor. So kita nak dapatkan satu tu, kita kena betul-betul manage duit kita lah. Kan? Dan mungkin kita rasa daripada 3 sektor kita nak fokus pada satu sektor saja. Bila fokus satu sektor, 2 sektor ni kita kata tak apalah nantilah. Tapi rupanya 2 sektor ni yang naik lebih tinggi. Okay, alright. So far so good. Okay ke? Ha.
Okey. So far okey ke? Dengan sesi kita pada malam ni ada yang, hampir 40 orang yang view pada malam ni, ada belajar something tak daripada perkongsian saya pada malam ini? Okey? Saya harapkan pada 2021 anda akan lebih dapat untung yang banyak, okey? Untung lagi banyak daripada tahun ni. Okey, dan lebih penting sekali adalah anda boleh dapat profit yang konsisten. Okey. Sebab kalau kita tengok ada orang pada mula COVID, bulan bulan 4 bulan 5 tu ramai yang post kan, oh profit dapat 100%, ada yang dapat 20%, 30%. Tapi sekarang di hujung-hujung ni dah tak nampak sangat dah. Sama ada mereka tak untung ataupun dah tak trade sebab busy kerja. Okey. Tapi diharapkan adalah mungkin yang dah tak ada posting ataupun tak ada post gambar profit tu sebab dia busy kerja lah. Kan sekarang dah mula kerja, banyak kerja tertangguh sebab PKP. So banyak projek nak kena buat hujung-hujung tahun ni. So dah tak sempat nak trade. Okay, saya harapkan reason anda tak post profit tu lagi sebab itulah. Kalau boleh kita tak nak lah orang tak post sebab tu, sebab dia sekarang asyik rugi je. Okay, kita tak nak macam tu lah. Okay, kalau boleh 2021 saya doakan semua akan dapat profit yang banyak dan konsisten. Okay, konsisten maksudnya mungkin boleh dapat 5% setiap bulan ataupun 10% setiap bulan. Kalau untuk Alumni Smart Saham, Alumni Wyckoff Trader, okay, kita target every month dapat konsisten 10%. Okay, kalau anda bermula dengan capital 10,000, 10% adalah 1,000. Kalau anda capital anda 50,000, 10% 5,000. Kalau capital anda 100,000, 10% anda akan dapat 10,000. Okay, alright. So itu yang kita target untuk Wyckoff Traders. Okey, untuk sesiapa yang berminat nak join kelas Wyckoff, kita akan kelas online akan ada pada bulan 1 dan ada juga kelas fizikal pada bulan 3. Untuk maklumat lanjut boleh tengok di web smartsaham.com. Okey.